Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelum kita meneruskan acara persembahyan program Jom ke Menara Taqwa JMT 1441 Hijrah, suka saya nak maklumkan kepada para penonton, sekali lagi suka saya ingin maklumkan pada para penonton, sila like, share dan subscribe. Sekali lagi, like, share dan subscribe. Jom sahabat-sahabat sekalian, kita sama-sama tolong tebarkan kebaikan. Jangan biarkan ia berwakaf ataupun dengan tingkatan berhenti di hujung jari kita saja, tuan-tuan. Sahabat-sahabat sekalian, kita ada beberapa like sekarang, alhamdulillah. Seperti mana dimaklumkan oleh pihak di belakang tabir kita, insya-Allah. Dan saya ingat sekali, jangan biarkan jari jemari kita limit ini berhenti di hujung jari kita, tuan-tuan. Masya-Allah. Yes, kita ada lebih kurang, Ustaz Izwan ya, kita ada hampir 100 orang yang like dan share program kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak pada sahabat Zia, Bohot syukriya. Thank you very much. Alhamdulillah. Ya, seronok sangat-sangat bila kita hari ini kita bertemankan dalam kalangan GPI, GBA dan juga kita war-warkan juga kepada program kita hari ini, JMT, Jom Menuju ke Menara Taqwa 1441 Hijrah kepada masyarakat umum. Mudah-mudahan kita bersahabat walaupun di alam maya, mudah-mudahan kita dapat bersahabat sampai ke akhirat, insya-Allah. Dan selamat datang kepada yang baru saja menonton. Selamat datang kepada baru saja menonton Jom, iaitu ke Menara Taqwa 1441 Hijrah siri yang pertama. Untuk makluman semua, seperti yang kita sudah maklum, kalau negeri Kedah terkenal dengan panggilan negeri jelapan padinya, tuan-tuan. Kelang Valley familiar dengan Lembah Silikon. Kelantan pula terkenal dengan panggilan Serambi Mekah. Gombak pula tak kurang terkenalnya dengan Lembah Asatizah. Masya Allah. Tuan-tuan, diminta Allah Subhanahu Wa Taala para sahabat sekalian yang sedang menonton live YouTube yang dipostkan oleh unit pendidikan Islam daerah Gombak. Jadi kami berpendapat dengan adanya begitu ramai para asatizah, terutamanya daripada guru-guru pendidikan Islam daerah Gombak sendiri, kami berpendapat, kami di unit pendidikan Islam berdapat amat rugi sangat-sangat, sangat rugi sangat-sangat kalau sumber yang ada ni kami tidak gunakan dengan sebaik mungkin. Kerana apa, tuan-tuan? Kerugian itu jelas berada di depan mata kami. Masya Allah. Jadi kami tak nak berada dalam kerugian. Kami nak share dengan tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, supaya kita dapat mengambil ibrah, kita dapat mengambil pengajaran daripada apa yang kita nak sharekan hari ini, insya-Allah. Kesemua panel jemputan untuk siri JMT mempunyai kelayakan ataupun tauliah daripada pihak berwajib yang mana mereka semua ini adalah panel-panel yang sering mengadakan kuliah di satu tempat, sama ada di Selangor ataupun di wilayah Kesuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan sebagainya. Bahkan ada yang apabila balik kampung, tuan-tuan, dijemput untuk mengadakan kuliah di tempat masing-masing. Maksudnya, tuan-tuan, bukan calon-calon panel yang kita ada di dalam panelis, senarai panelis Jom ke Menara Taqwa, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan tak rugi apabila tuan-tuan dan sahabat-sahabat sekalian untuk bersama-sama kami, untuk bersama-sama dengan kami semua, untuk kita tengok dan kita tilai ilmu dan kita ambil ibrah, ambil pengajaran dan kita ambil yang terbaik daripada perkongsian yang bakal dikongsikan oleh para panelis jemputan kita. Baiklah tuan-tuan. Mesti tuan-tuan bertanya, sahabat-sahabat bertanya, daripada mana sumber yang banyak ni? Apa ni PPD Gombak dapat? Okey, sebenarnya kami ada grup Nuqabah. Di mana grup Nuqabah ni kami pilih lebih kurang dalam 90 orang. Dalam 90 orang yang sama-sama menyumbang fikiran, menyumbang idea dan buah fikiran untuk kelangsungan program dakwah di daerah Gombak. Bahkan kami terjun ke lapangan, contohnya dalam menebar luaskan dakwah di peringkat dakwah bilhal bersama dengan orang asli. Kami juga mengadakan program dakwah bilhal, dakwah street dan sebagainya. Alhamdulillah. Dan mesti ada sahabat-sahabat tanya, ya, ada sahabat tertanya kat sini. Okey, tanya, kenapa nak dibuat ni sedangkan kat sana, di luar sana ada bermacam medium perantaraan. Okey. Untuk makluman sahabat-sahabat sekalian, kami wujudkan JMT ni lebih awal. Sebelum Ramadan kami dah plan JMT ni sebelum Ramadan. Buktinya pada 17 April 2020
Nuqabat di kalangan kami iaitu Ustaz Nur Najman bin Daud dijemput untuk menyampaikan tazkirah di peringkat PPD Gombak. Alhamdulillah, betul Ustaz Alhamdulillah. Okey, itu antara medium perantaraan rohani. Medium perantaraan rohani yang kami wujudkan supaya hubungan antara GPI dan GPA daerah Gombak kelangsungannya tak terputus. Walaupun dakwah yang kita laksanakan hari ini adalah dakwah yang berbentuk alam maya atas talian. Namun yang penting, objektif yang kita nak capai ni mudah-mudahan dapat kita kecapinya insya-Allah di akhirat nanti. Alhamdulillah. Dan di bawah selian Unit Pendidikan Islam Daerah Gombak, ia menampilkan beberapa panelis. Saya sebut panelis yang sebenarnya memang terkenal di Lembah Kelang, insya-Allah. Mudah-mudahan ia menjadi alat perantar kelangsungan dakwah maya kita. Saya juga ingin menarik perhatian sahabat-sahabat sidang penonton sekalian yang mengikuti dakwah atas talian hari ini. Sahabat-sahabat yang menonton siaran ini, saya ulangi sekali lagi, sahabat-sahabat, tuan-tuan yang menonton siaran hari ini, melayakkan tuan-tuan sahabat-sahabat mendaftarkan diri di SPLKM. Sahabat-sahabat berpeluang untuk mendaftarkan diri di SPLKM. Untungnya kita tuan-tuan, insya-Allah. Untuk maklumat awal juga, insya-Allah program Jom ke Menara Taqwa ni akan bersiaran selama 10 hari bermula daripada 21 Ramadan hingga ke 30 Ramadan, insya-Allah. Jadi ada yang tanya, kenapa nak mula 21, lewat sangat atas ni? Okey tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan, kita sebagai guru-guru sekolah, kita dah tahu dah. Biasa di penghujung, biasanya apabila tiba di penghujung nak masuk tempoh peperiksaan, maka masa tu cikgu semua sibuk. Awal tahun sibuk, tengah tahun sibuk, akhir tahun lagi sibuk cikgu ni tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita mula memecut. Begitulah juga kami programkan supaya JMT ni dilangsungkan pada 10 akhir Ramadan dengan tujuan apa? Tujuannya tidak lain tak bukan supaya sahabat-sahabat kita termasuk kita sendiri lebih dekat dengan Allah Subhanahu sebab tempohnya hanya ada 10 hari. Baiklah tuan-tuan sekalian, baiklah saya tidak mahu bercakap panjang, saya nak tengok sekali lagi. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi like, yang sudi share. Tolong like dan tolong share sekali lagi. Tolong like dan tolong share. Mudah-mudahan ia tak berhenti, dia tak berwakaf di hujung jari kita semata-mata. InsyaAllah sahabat-sahabat, share lah kepada siapa-siapa pun. Ni ada yang tanya kat saya ni, Makcik Kiah boleh masuk tadi? Okey, baiklah tuan-tuan, saya nak sebut sekali lagi. Makcik Kiah pun boleh masuk, insya-Allah. Ada lagi yang bergurau je, tak apa tuan-tuan, tak apa. Gurau itu biasa. Nabi SAW pun bergurau. Tuan-tuan ya, masya-Allah. Makcik Kiah pun boleh menonton, tak kisah, alhamdulillah. Jadi kita sama-samalah wujudkan suasana fastabiqul khairat. Maksud kita belum buat kebajikan, belum buat kebaikan. Mungkin setakat hari ini kita hanya share sekali. Mungkin besok kita akan share untuk 2 kali. Mungkin lusa kita akan share 3 kali. InsyaAllah tuan-tuan. Sebab itulah kemampuan yang ada pada kita. Mudah-mudahan sharing yang kita buat ni, pahalanya, ganjarannya kita akan dapat berasai di alam akhirat. InsyaAllah kita akan hidup bersama di dunia. Kita juga akan hidup bersama di akhirat. InsyaAllah. Baiklah tuan-tuan. Ada juga sahabat yang bertanya pada saya, ada tak program ni, JMT ni? Oh ya Allah Akbar. Ni soalan yang catchy juga ni. Okey, sahabat kita bertanya, Ustaz, ada kelon mana-mana ke program ni Ustaz? Masya Allah Akbar, Allah Akbar. Sahabat-sahabat dia, program kita ni bukan kelon sebarang kelon tuan-tuan ni. Program kita tak ada yang kelon sebab kita dah rancang awal. Cuma kita progreskan, kita laksanakan seperti yang saya sebut tadi, bermula 21 Ramadan 1441 Hijrah. Mungkin ada persamaan, masya-Allah, tidak jadi masalah sebab kebetulan tadi ada baiknya mudah-mudahan ada berlaku pertukaran idea dan sebagainya, masya-Allah. Baiklah, sebelum saya terlupa, saya ingin juga berkongsi pada petang ini insya-Allah pihak Jabatan Pendidikan Negeri Selangor pada jam 2 petang nanti insya-Allah akan bersama dengan jurulatih adab dan akhlak daripada Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, JU yang hebat-hebat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian boleh untuk menonton sama-sama. Saya pun insya-Allah lepas pada program Jom ke Menara Taqwa ni, insya-Allah saya akan ikuti juga sebab ada di antara JU adalah mentor saya, contohnya Ustaz Fazli. Jadi tuan-tuan, kita sama-sama menonton, kita sama-sama ambil manfaat, sama ada di media Jom ke Menara Taqwa ataupun Puasa Sampai Taqwa. Target 10 yang terakhir untuk apa tuan-tuan? Kita nak jadi hamba yang bertakwa. Saya masih ingat tuan guru saya, Syekh Al-Habib, menyatakan bahawa kita bukan nak capai Lailatul Qadar sebenarnya. Kalau kita nak capai Lailatul Qadar, mungkin kita tak akan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar tuan-tuan. Jadi apa yang Syekh Habib pesan, dia kata
cari dan kejarlah redha Allah. Mungkin berada pada malam 21, mungkin berada pada malam 22, mungkin juga pada malam 23, mungkin juga malam 24, mungkin juga malam 25, mungkin juga di akhirnya, tuan-tuan. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan, untuk mesejnya, baiklah, saya tidak mahu bercakap panjang kerana slot saya hanya sebagai moderator, tuan-tuan. Saya tengok kat saya duduk kat sini, tuan-tuan ya, untuk makluman tuan-tuan, kita ada bilik lain ni, tuan-tuan. Tuan-tuan tak nampak bilik sebelah sana. Okey, terima kasih kepada Ustaz Izwan Yumis kerana atas kepakaran beliau hari ini. Atas kepakaran beliau hari ini, tuan-tuan, kita dapat bersiaran secara langsung. Okey, jangan marah ya ahli panel ya dan Ustaz Umis. Okey, sebenarnya kami berada di sebalik tabir. Okey, baiklah tuan-tuan. Saya rasa kita dah sampai ke program utama kita hari ini, insya-Allah. Okey, kita bersedia untuk bersihnya, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang berusaha Encik Zainal bin Ismail, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Gombak Sektor Pembelajaran. Yang dihormati Encik Sulaiman Najib bin Abu, Ketua Unit Pendidikan Islam Pejabat Pelajaran Daerah Gombak, para panelis jemputan, para pengetua sekolah menengah, para guru besar sekolah kebangsaan dan sekolah rendah kebangsaan, para nuqaba, para panelis jemputan sunyi sidang penonton Allah Subhanahu wa taala. Menadah tangan tanda kesyukuran. Lafaz bismillah memperkukuhkan tautan. Doa di pohon penuh pengharapan agar majlis mendapat keberkatan. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini yang penuh barakah ini, bersama-sama kita menadah tangan, mengaminkan bacaan doa, memohon keberkatan. Oleh itu, majlis ini itu saya mempersilakan diri saya sendiri, tuan-tuan ya, buat awak sikit pagi ni, minta maaf. Okey, bukan kira kuasa ni, tuan-tuan ya. Mempersilakan diri saya sendiri, Encik Muhammad Sufyan bin Hamzah, untuk memimpin bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ini ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan hidup kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunkanlah dosa sahabat-sahabat guru kami ya Allah. Ampunkanlah dosa jiran-jiran kami ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh umat Islam ya Allah, sama ada masih hidup ataupun meninggal dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sayang kepada kedua bapa kami ya Allah. Ya Allah, andai kata kedua bapa kami ya Allah telah meninggalkan kami ini yang fana ini ya Allah, Kau sinarilah kuburan mereka ya Allah dengan nur cahaya rahmat-Mu ya Allah. Andai kata mereka masih hidup ya Allah, Kau anugerahkanlah kepada mereka kesihatan yang berpanjangan dalam beribadah padamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, pada pagi yang berbahagia ini Allah, kami ingin merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadap-Mu ya Allah, kerana dengan inayah dan hidayah-Mu ya Allah, kami dapat melancarkan program Jom ke Menara Taqwa ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, program ini ya Allah akan direstui oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, bibit benihkanlah dalam hati kami ya Allah, ikhlas beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tidak tahu ya Allah, sampai bila hayat ini akan berada di kandung badan kami ya Allah. Ya Allah, boleh jadi ya Allah kami tak sempat untuk berada pada malam ini ya Allah. Ya Allah, andai kata ya Allah hari ini adalah hari yang terakhir untuk kami ya Allah, Kau jadikanlah amal yang terakhir kami ya Allah semata-mata kerana-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin wa ya Mujibus Sa'ilin. Ya Allah, andai kata kami hidup sampai ke 10 terakhir Ramadan ya Allah, Engkau anugerahkanlah kepada kami ya Allah malam Lailatul Qadar sebagai seorang hamba yang taat dan patuh kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kegembiraan apa lagi ya Allah yang ingin kami capai ya Allah, selain kami ingin mencapai tahap darjat seorang hamba yang patuh dan taat kepada-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Kau sampaikanlah hasrat kami ini ya Allah kepada rakan-rakan kami ya Allah. Kau sampaikanlah hasrat kami ini Allah kepada sahabat-sahabat kami ya Allah. Ya Allah, Kau sampaikanlah hasrat kami ya Allah kepada anak cucu kami ya Allah, supaya mereka boleh
menjadi mata rantai perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Baiklah tuan-tuan, segmen kita sesungguhnya tuan-tuan, sahabat-sahabat penonton yang sedang menonton secara live, adab berbahasa menyampaikan pesan, adab upacara menyampaikan ucapan. Tanpa membuang masa, majlis disusukan lagi dengan menjemput dan mempersilakan tetamu kehormat kita yang berbahagia, Encik Zainal bin Ismail, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Gombak, Sektor Pembelajaran. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Sufian Hamzah selaku moderator kita pada pagi ini. Terima kasih atas bacaan doa Ustaz yang menyentuh perasaan tadi. Yang berbahagia ahli panelis kita Ustaz Yusri bin Cik Muhammad Yusof. Yang berbahagia Ustaz Nur Najman bin Daud. Yang berbahagia Ustaz Sulaiman Najib bin Abu. Yang saya hormati para penonton, barisan, pengetua, guru besar dan guru-guru pendidikan Islam, guru bahasa Arab dan rakan-rakan yang menonton secara live kita pada pagi. Terlebih dahulu, saya menyampaikan salam yang berbahagia daripada Tuan Haji Sajudi bin Masdur, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Gombak, Pejabat Pendidikan Daerah Gombak. Beliau meminta maaf kerana tidak dapat bersama kita pada pagi ini. Dan saya sampaikan salam takzim beliau kepada semua yang menonton pada pagi ini. Alhamdulillah, daripada sektor pembelajaran PPD Gombak, saya mengucapkan tahniah kepada unit pendidikan Islam Gombak di bawah unit dakwah dan nukabah PPD Gombak kerana buat pertama kalinya kita telah berjaya, insya-Allah semoga berjaya untuk mengadakan siaran secara langsung live, dan kita mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan boleh share atau like siaran kita ini kepada rakan-rakan pada yang lain. Kami di PPD Gombak menyokong penuh apa sahaja usaha yang dilakukan oleh unit pendidikan Islam demi umat Islam yang tercinta semua. Tuan-tuan dan puan-puan, kami mengharapkan agar melalui program Jom ke Menara Taqwa ini, JMT 1 ini akan diteruskan sehinggalah ke akhir Ramadan. Tuan-tuan, sedar tak sedar kita dah melangkau ke hari ke-21 Ramadan. Semoga program yang kita lakukan pada pagi ini dapat merapatkan ukhuwah ataupun silaturahim ataupun muafakat ataupun perpaduan di antara kita sesama umat Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mengharapkan usaha kita pada pagi ini diberkati Allah SWT, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya pun tidak berhajat untuk bercakap panjang. Saya tak sabar lagi untuk mendengar ceramah daripada ahli panelis kita yang hebat pada pagi ini. Tanpa membuang masa, dengan lafaz kalam yang suci, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program Jom ke Menara Taqwa JMT tahun 2020 dengan jaya, insya-Allah. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucap kepada Encik Zainal bin Ismail, Timbalan KPPD atas ucapan perasmian sebentar tadi. Dan sekaligus merasmikan program Jom ke Menara Taqwa JMT 1441 Hijrah. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya kat sini dah tengok para panelis kita tak sabar duduknya ke sana ke sini tak sabar dah nak share yang kita bagi pada ini tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan ya.
Playlist yang kita tampilkan hari ini 2+1 tuan-tuan. Isteri, bukan isteri yang berkahwin tu tuan-tuan ni. Kena faham tu. 2 yang tua, 1 yang muda. Tuan-tuan ni pelik lagi ni. Siapa yang tua tu, siapa yang muda tu? Masya Allah. Minta maaf Abang, minta maaf Ustaz Najman, minta maaf Ustaz Sulaiman Najib ya. Bergurau pagi-pagi ni, Masya Allah. Okey, sebelum saya nak serahkan slot pertama kepada Ketua Unit Pendidikan Islam yang sudi bersama-sama kita pada pagi ini dan sudi untuk menyampaikan sekiranya pada kita pagi ini. Untuk mengulas persoalan yang berkaitan nanti, sebelum itu izinkan saya, Ustaz Sulaiman Najib, izinkan saya ni tak pandai nak berbantung, tapi bila tengok, bila duk tatap wajah Ustaz Sulaiman yang munawari tadi, berseri-seri tadi, terdetik di saya nak buat pantun 2 kerak. Betul ke tak betul, wallahualam. Saya ingat bergaya ke Pekan Rabu, saya menjemput Ustaz Sulaiman Najib bin Abu. Untuk makluman sidang penonton sekalian, Ustaz Sulaiman Najib bin Abu bukan tempat kami mengadu di dong. Gombak Ustaz Sulaiman lah tempat kami mengadu, apa-apa memang beliau lah tempat kami rujuk. Tapi hari ini saya nak mengadu pada Ustaz, nak mohon izin pada Ustaz, saya nak bertanya pada Ustaz. Ustaz ya, semua orang nak jadi orang yang cemerlang, orang maksudnya kata excellent, nak jadi calon orang yang excellent dalam Islam, kita beri gelaran status dia, Masya Allah, takwa, tinggi sangat takwa tu Ustaz. Tapi masalahnya diri sendiri, dia sendiri pun tak tahu Ustaz, apakah ciri-ciri orang yang melayakkan dia tu dapat takwa. Sebagai contoh Ustaz, orang kita ni banyak malu Allah. Contohnya dalam kita nak merapatkan soft di masjid dan surau-surau Ustaz ya. Mungkin di BDKP saya dapat maklumat, ada juga sembahyang kat rumah walaupun ada soft yang pertama, ada yang tak menolak ni, tak apalah awak pergi dulu soft pertama. Malu Allah tuan-tuan, malu Allah sahabat-sahabat ni, rakan-rakan kita malu Allah. Kalau kita solat, kita si suami, kita isteri jadi makmum tak ada masalah, tapi kadang rumah tu besar. Dia ada 3-4 orang, jadi ruangan solat tu tak berapa nak muat. Jadi masih lagi berlaku tolak menolak. Awak pergi depan dululah, saya soft yang kedua pun tak apa. Baiklah tuan-tuan. Ustaz Sulaiman ni macam mana tu? Adakah sahabat kita ni tak faham tentang konsep takwa ataupun ciri-ciri nak jadi orang takwa? Adakah mereka tak tahu ciri orang takwa ataupun mereka buat tak tahu nak kenal siapakah orang yang layak diberi status tersebut? Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Ustaz Sufian, sahabat-sahabat ahli panel, seterusnya kepada penonton-penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qail. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita meningkatkan amalan-amalan kita dalam 10 akhir bulan Ramadan untuk mencapai darjat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dikasihi sekalian,
Sudah lama kita tidak mendengar khutbah Jumaat. Maka pada pagi ini saya mulakan dengan kata-kata lafaz untuk khutbah Jumaat. Mudah-mudahan kita mengimbas kembali beberapa kali Jumaat yang kita tidak dapat mendengar khutbah Jumaat. Alhamdulillah, saya mulakan dengan yang demikian. Tuan-tuan, puan-puan sidang penonton dan dikasih sekalian, insya-Allah di pagi ini, di saat ini, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan sidang penonton sekalian berkaitan dengan la'allakum tattaqun, iaitu mudah-mudahan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan sidang penonton sekalian, secara ringkas, saya ingin nyatakan terdapat 6 ciri bertakwa daripada surah Al-Baqarah yang saya bacakan tadi untuk panduan kita bersama insya-Allah. Al-Quran telah banyak kali, telah acap kali menyebutkan dan membicarakan tentang siapa dan bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, di mana dalam ayat yang saya bacakan tadi, iaitu yang pertama adalah pedomannya adalah Al-Quran Al-Karim. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW, yang apabila kita membacanya, maka bernilailah pahalanya. Apatah lagi kita berada di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan dan dilipat gandakan pahala. Maka sewajarlah kita menyahut berkaitan dengan membaca Al-Quran dan dinilai pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia juga merupakan guidelines utama bagi kita sebagai umat Islam dan sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam kitab ini terdapat kalam-kalam Allah yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Semua ayat Al-Quran adalah mutlak kebenarannya dan tidak ada kesalahan satu pun. Maka termasuk ciri Muslim, seorang Muslim yang bertakwa ialah apabila menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk baginya. Dan Al-Quran juga adalah sebagai satu cara hidup, way of life. Sebagaimana firman Allah yang saya bacakan tadi, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang tidak ada keraguan padanya dan menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Dari Ibnu Abbas menafsirkan kalimah lil muttaqin yang bermaksud ialah orang yang takut mendapatkan hukuman daripada Allah dikala meninggalkan hidayah yang mereka ketahui dan mengharapkan rahmat dikala mengakui akan pederan ataupun apapun yang datang daripadanya. Itu ciri orang yang bertakwa. Yang pertama adalah pedomannya adalah Al-Quran Karim. Ciri yang kedua, orang yang bertakwa ialah beriman kepada perkara yang ghaib. Disebut dalam firman Allah, yang ayat yang saya bacakan di permulaan tadi, allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada perkara yang ghaib. Mereka yang beriman kepada perkara yang ghaib, beriman kepada Allah, malaikat, para utusannya, hari kiamat, syurga, neraka, bertemu dengannya dan beriman dengan kehidupan setelah kematian, dan semuanya itu adalah perkara-perkara yang ghaib. Itu yang kedua. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton dan dirahmati Allah sekalian. Ciri yang ketiga adalah mendirikan solat, mendirikan sembahyang. Yang ketiga ni adalah sentiasa mendirikan solat, sentiasa mendirikan sembahyang. Bagaimana firman Allah, wa yuqimunas solat, mendirikan sembahyang. Maka dari firman Allah yang berkaitan dengan solat menunjukkan bahawa solat itu bukan sahaja sekadar dikerjakan, akan tetapi solat itu harus didirikan dan ditegakkan. Iqamus solat, mendirikan solat.
Itu adalah merupakan ciri orang yang bertakwa yang ketiga di dalam surah Al-Baqarah. Ciri yang keempat adalah menginfakkan sebahagian rezekinya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Sesungguhnya hakikat rezeki adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara ciri orang yang bertakwa iaitu mereka yang sentiasa menginfakkan rezeki yang mereka miliki kerana mereka mengetahui bahawa hakikatnya harta itu bukan milik kita. Harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mereka menginfakkan sebahagian rezekinya semata-mata hanya kerana ingin mengharapkan keredaan Allah, mengharapkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita ini berada di dalam bulan yang penuh keberkatan, yang bulan yang penuh dilipat gandakan pahala jika kita melaksanakan segala tuntutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ciri yang kelima adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, beriman kepada kitab-kitab Allah sebagaimana sebutan daripada ayat walladzina yu'minu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan mereka yang beriman kepada kitab ini Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum. Manusia adalah makhluk yang lemah. Seperti kita ini, makhluk yang lemah. Yang tidak mengetahui kebenaran tanpa ada yang menunjukkan. Maka dari itu, agar mereka mengetahui kebenaran Allah, mengutus di antaranya para hamba-hambanya untuk menjadi Rasulullah. Orang yang bertakwa adalah beriman. Adalah orang yang beriman kepada semua kitab-kitab Allah. Dan mengakui kebenaran pada kitab-kitab tersebut bahawa datangnya yang adalah benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ciri yang keenam adalah meyakini akan keberadaan adanya hari akhirat. Sebagaimana firman Allah, wabil akhirati hum yuqinun. Serta mereka yakin akan adanya kehidupan di hari akhirat. Dan itu di antara 6 ciri daripada surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 tadi. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini memberi manfaat kepada tuan-tuan, kepada sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Cukuplah sekadar itu, yang baik dari Allah, yang kurang itu kelemahan diri saya. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatkan ibadah, kurangkan juadah. Wallahu a'lam. Abu melalui petikan suci Al-Quran tadi. Yang pertamanya berkaitan kepada pedoman yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada itu Al-Quran. Yang keduanya, mesti beriman pada perkara gaib, dosa, pahala, syurga, neraka. Kat mana kita nak tahu, nak teliti tentang pahala syurga dan neraka, pahala dan dosa? Baiklah tuan-tuan, Masya-Allah. Seperti yang sebutkan tadi, kalau kita sedar adanya pahala, maka tak menjadi isu bila kita nak berada di saf yang pertama. Masya Allah, kalau kita tahu tentang kualiti saf yang pertama, maka berbondong-bondong kita akan berebut-rebut. Bahkan dalam hadis Nabi SAW menyebut tentang mafhumnya, ada orang akan datang secara merangkak. Sebab apa? Sebab nak rebut saf yang pertama. Syurga dan neraka adalah perkara lain. Yang ketiga yang dipesan melalui Al-Quran tadi, sebut oleh Al-Fadil Ustaz Sulaiman Najib bin Abu tentang didikan solat. Dalam musim PKP ni tuan-tuan, ramai Allahu Akbar yang tinggal solat dan macam-macam lagi. Apatah nak mendirikan solat, apatah nak mendirikan solat tarawih. Allahu Akbar tuan-tuan, rasa berat. Kalau dulu pergi tarawih, duk komen iman, duk komen tuan imam. Imam kenapa buat 8, saya nak buat 21. Ya Allahu Akbar. Duk tanya imam kenapa buat 8 tak buat 21.
Yang nak buat 21, imam kenapa buat 8 tak buat 21? Yang nak buat 8 pula, imam lama sangat ni berdiri ni, buat 8 sudahlah. Tu kualiti tuan-tuan, kualiti. So, kualiti tadilah yang ada kaitannya, keterhubungannya dengan beriman kepada perkara-perkara gaib dan beriman pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempatnya, menginfakkan sebahagian harta. Maksudnya sekurang-kurangnya kalau kita infak seteguk air Allah yang dapat menghilangkan dahaga, Masya Allah, hebat pahala tadi tuan-tuan. Yang kelimanya, beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan terakhir, beriman kepada hari akhirat. Allah sebut dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, hari perhitungan, nak nilai, nak tilai tentang akhlak kita. Keberadaan kita tuan-tuan di akhirat ni. Keberadaan kita di dunia untuk bawa saham dunia kita, nak menuju akhirat, saham akhirat kita. Masya Allah. Bila tuan saya tak nak berceloteh panjang, dengan itu saya mempersilakan panel jemputan yang kedua, orang muda ni tuan-tuan ni, orang muda adik pada saya, Ustaz Sulaiman tadi pangkat abang lah. Nak kata pangkat abah nanti kan Ustaz Sulaiman marah dekat saya pula. Ni pangkat adik tuan-tuan ni, Ustaz Najman. Ustaz saya akan mempersilakan Ustaz Najman, Nur Najman bin Daud yang merupakan Nuqabat program dakwah UPI Gombak. Ustaz, saya nak tanya Ustaz, baru dapat WhatsApp ni Ustaz ni. Ada orang tanya ni, dia kata muskil tentang maksud takwa. Ustaz Sulaiman duk cakap tentang takwa. Okey, dia muskil. Apa takwa ni? Apa sebenarnya takwa ni? Dia minta Ustaz Najman tolong mudahkan maksud takwa. Sebab dia kata saya takut, tapi takut pada Allah ni takut macam mana? Takut nak lari ke? Takut nak macam mana? Takut sampai tak boleh beribadah ke? Allahu Akbar. Minta tolong Ustaz Najman, tolong murnikan tu. Minta tolong Ustaz Najman, Al-Fadil, Ustaz Najman, Nur Najman bin Daud, tolong murnikan. Ada sahabat kita bertanya ni Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada kekanda abang Ustaz Moderator, Ustaz Muhammad Sufian Hamzah, Div-Div kehormat yang bersama-sama dengan kita, rakan-rakan guru di daerah Gombak dan mungkin berada di seluruh Malaysia lah. PKP kan. Ustaz Sufian nampaknya macam berada di rumah tu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bersama-sama kita pada pagi ini, yang sebenarnya saya sendiri pun tidak tergambar sebelum ini kita dapat bersama-sama berinteraksi di alam maya dalam satu program yang hebat macam ni. Dan inilah sebenarnya antara ciri orang yang beriman, bertakwa mungkin. Dia akan menggunakan semua keadaan, kemudahan, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, Ustaz Sufian ada tanya anda tadi berkenaan dengan apa benda takwa ni. Takwa ni kalau orang lelaki, kalau orang lelaki Ustaz, dia akan dengar takwa saranan kepada takwa ini sekurang-kurangnya sekali lah seminggu. Dah pergi sembahyang Jumaat. Tadi Ustaz Sulaiman tadi buat gaya macam khutbah, anda ingat kan khutbah sampai akhir tu Ustaz. Itulah disarankan setiap minggu kepada kita, khatib akan beritahu kepada kita, orang lelaki ni bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbuat segala yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, meninggalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Dan sebenarnya adakah dia masuk ke dalam hati kita, kita faham apa maksud takwa yang sebenarnya. Tak jadi persoalan kepada kita sebenarnya, sebab sahabat-sahabat dulu pun bila dia dengar ayat-ayat berkenaan dengan takwa, ayat contohnya ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Banyak lagi lah ayat-ayat yang berkenaan dengan takwa. Maka di kalangan sahabat ni pergi mencari sahabat-sahabat yang lain yang lebih faham berkenaan dengan takwa. Maka kalau kita lihat dalam kitab, kita lihat dalam kitab-kitab Sayyidina Ali, dia ada definisi takwa menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ada definisi takwa mengikut Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Kita lihat macam mana ada juga Sayyidina Umar Al-Khattab, dia pergi cari Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Umar ni sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi cari balik, cari lagi, nak dapatkan ilmu berkenaan dengan takwa. Jadi gambarannya orang dulu, sahabat-sahabat dulu,
Mereka ni bincang, nak bagi faham, discussion, mereka berforum, mereka bincang apa sebenarnya takwa ni yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam banyak-banyak definisi takwa, dalam kesempatan masa yang kita ada, insya-Allah Ustaz ambil satu. Boleh Ustaz? Ustaz ambil satu definisi takwa sebagaimana yang disebut oleh Ubay bin Ka'ab. Ustaz ceritakan tadi, Sayyidina Umar dia pergi cari Ubay bin Ka'ab, dia kata kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, boleh tak kamu ajarkan aku apa maksud takwa? Apa benda? Takwa ni macam mana? Lalu dijawab oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ustaz rujuk ni kitab tafsir Muhammad Abdul Atif Buhairi dalam mensyarahkan ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syekh Muhammad Abdul Atif Buhairi dia bawa pengertian takwa menurut Ubay bin Ka'ab. Kata jawab Sayyidina Ubay ni kepada Sayyidina Umar yang bertanya, wahai Umar, adakah kamu pernah melalui jalan yang banyak duri? Banyak ranjau yang berduri? Pernah tak wahai Umar? Lalu Sayyidina Umar menjawab, pernah wahai Ubay. Lalu ditanya balik oleh Sayyidina Ubay, lalu apa kamu buat? Oh, aku akan menyingkirkan duri-duri itu daripada jalan. Tak, sudah tentulah aku akan menyingkirkan duri-duri tadi daripada jalan. Lalu dijawab oleh Ubay, wahai Umar, itulah sebenarnya takwa. Sudah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jawapan ini jawapan yang penuh hikmah. Kalaulah Ustaz tinggalkan tuan-tuan sekalian, Ustaz nak jawab, Sayyidina Ubay pernah berkata kepada kita, takwa itu umpama kita melalui jalan yang banyak duri, kemudian kita alihkan, kita singkirkan duri-duri itu daripada jalan. Sudah tentu kita tak faham apa benda pentafsirah penceramah hari ni. Dia cerita Ubay apa dia ni, takwa itu buang duri daripada jalan. Tak masuk dalam kepala, dalam hati kita apa maksud sebenarnya. Tapi jawapan Ubay bin Ka'ab kepada Sayyidina Umar Al-Khattab ini jawapan yang penuh hikmah, kebijaksanaan. Lalu Umar faham. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dibahas oleh para alim ulama. Apa sebenarnya maksud daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab ni? Ulama-ulama kita kata begini tuan-tuan. Kita ni dalam perjalanan hidup kita menuju hari kiamat, Yaumiddin, tadi Ustaz Sufian sebut, menuju kepada Yaumiddin, hari kiamat. Kita ni dalam perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan yang jauh, yang pasti ada onak dan durinya. Setiap hari kita ni bergerak, walaupun kita tak rasa kita ni bergerak, kita bergerak sebenarnya. PKP kita kata tak boleh bergerak Ustaz. Tak, kita bergerak. Kita bergerak ke mana? Kita bergerak menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam PKP jangan tinggal Allah. Sebab kita dibawa oleh masa menuju kepada kematian, menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam perjalanan ini sudah tentu banyak duri-durinya. Dan duri-duri itu diibaratkan ibarat kepada dosa. Ibarat kepada mihnah, ujian-ujian. Yang pasti kita manusia ini pasti akan terbuat dosa. Baik, kalau kita jalan di jalan yang banyak duri, kita nak redah begitu ke? Tak. Sudah tentu kita berhati-hati. Langkah kita tadi kita berhati-hati, takut terpijak duri. Begitu juga kita dalam kehidupan kita, langkah kita nak menuju Allah Subhanahu Wa Taala, berhati-hati. Takut kita ni terbuat dosa. Dan apabila kita terbuat dosa, yang pasti kita akan buat. Sebab apa? Sebab kita ni manusia, insan. Lupa, kita buat, kita tersalah. Maka seumpama kita terpijak juga duri. Kita ni tahu tuan-tuan, duri ni tajam kena kaki sakit. Tak, kita tahu. Tapi tuan-tuan, semua orang akan ada pengalaman terpijak duri. Paling tidak pun jari masuk selumbar. Biasa. Tapi adakah kita membiarkan jari kita yang masuk selumbar, kaki kita yang terkena duri itu begitu saja? Tak. Kita cabut, kita usaha, ambil jarum, cokeh, buang. Sebab apa? Kita tak nak biar duri selumbar tadi berada di tangan kita. Kalau ada juga kenapa?
Kalau ada juga sakit Ustaz, tak. Dia akan bernanah, tak. Mungkin yang ada kecil manis tu, biar macam tu. Bahaya, tak. Begitu juga dosa yang tersalah kita buat tadi, yang mana tersalah buat, jangan tinggal. Tak. Orang yang bertakwa, dia berhati-hati takut terbuat dosa, dan kalau terbuat dosa, dia akan segera bersihkan hati dia tadi daripada kotoran-kotoran dosa. Nah, supaya dosa tadi tidak melekat dalam hati. Kalau dosa tadi melekat di hati, dia seumpama selumbar yang melekat di jari. Melekat di jari, dia bernanah, dia sakit. Dia borak, orang Kelantan kata. Dia melarat. Bila dia melarat, sakit. Jadi hati tadi jangan biarkan kotor dengan debu-debu dosa. Kita kena bersihkan, bertaubat sepanjang masa supaya kita ni bersih daripada, hati kita bersih daripada dosa-dosa. Sebab hati ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syu'ara kan, ayat 88, ayat 89. Hari yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya harta benda, tidak ada manfaatnya anak pinak, kecuali kamu bawa hati kamu yang bersih berjumpa dengan aku, kata Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak bawa hati kita yang tak ada dosa, nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam masa yang sama, kita tak tahu mati tu bila. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, kamu bertakwa kepada Allah. Jangan kamu mati kecuali kamu betul-betul bawa hati yang sejahtera. Kamu Islam, kamu mukmin, kamu jumpa aku. Dalam keadaan begitu, selamat kamu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pastikan hati kita tidak ada debu-debu dosa, kerana kematian itu boleh menjemput kita pada bila-bila masa. Untuk akhirnya tuan-tuan, Ustaz nak beritahu, nak bagi satu gambaran, satu perumpamaan. Alah, tak bawa telefon. Kalau ada tangan, tuan-tuan ada telefon. Mungkin tuan-tuan dekat depan tuan-tuan ada telefon. Baik, telefon yang ada pada tuan-tuan tu, segala gambar, kamera, tuan-tuan tangkap gambar, dia tersimpan dalam memory card. Segala apa yang tuan-tuan rakamkan, dia tersimpan dalam memory card. Begitu juga kita. Mata kita melihat, telinga kita mendengar, mulut kita bercakap, dia akan semuanya tersimpan dalam hati kita. Jadi perkara-perkara perbuatan kita akan tersimpan di hati kita dalam bentuk dosa tadi, dalam bentuk titik hitam, kata Rasulullah SAW. Kalau satu dosa, titik hitam. Satu dosa, titik hitam. Lama-lama hati yang bersih tadi, dia penuh dengan titik-titik hitam. Bila penuh dengan titik-titik hitam ni, tuan-tuan ambil kertas keping. Kalau ada tuan-tuan ada kertas, tuan-tuan titik dengan dakwat pen. Tuan-tuan ambil air titis, tuan-tuan titis atas kertas yang penuh dengan dakwat tadi, agak-agak mudah nak meresap masuk. Payah tuan-tuan. Dia tak meresap masuk. Meresap pun payahlah sikit. Itu hati kita. Kalau hati kita ni penuh dengan titik-titik hitam, dapat hidayah, datang nasihat, dia duduk bertakung begitulah. Dia tidak akan meresap masuk ke jiwa kita. Telefon tadi pun begitu, Ustaz. Telefon tadi, kalau semua terkumpul, tersimpan dalam tu, kalau kita tak delete, Ustaz, tak delete segala benda yang kita buat, tidak kita delete, Allahu Akbar, tuan-tuan. Katalah tuan-tuan orang buat dosa dengan telefon. Dia guna WhatsApp, main kayu 3. Dia guna WhatsApp, telefon dia tu pasang seorang lagi. Tiba-tiba isteri dia ambil, rampas telefon tu, alamak, tak sempat nak delete. Apa rasa tuan-tuan? Orang yang ada pengalaman ni, dia boleh rasa dah. Cemas dia tuan-tuan. Aduh, dah kantoi lah kali ni. Tuan-tuan tu rasa takut, hanya isteri yang ambil telefon baru tu. Kita tak sempat nak delete. Ada dalam memory card tu macam-macam. Tiba-tiba telefon orang tu tiba-tiba dicuri, dirampas. Dalam tu dia simpan gambar peribadi dia macam-macam. Allahu Akbar. Dapat kat tangan orang. Orang nanti akan apa dia ni, akan papar dalam internet semua, satu dunia tahu. Allah, malu aku, dia kata. Tuan-tuan tengok telefon tu tuan-tuan.
Tak, telefon. Kita risau. Sebab apa? Tak sempat nak delete benda-benda tak elok yang ada dalam tu. Hati kita milik Allah. Kita dimatikan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ambil hati kita. Allah Ta'ala nak tayang balik apa yang kita sembunyikan dalam hati. Boleh ke tak boleh? Boleh tuan-tuan. Hari kiamat ni hari Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tayang semua. Apa yang kita buat. Kalau kita tak delete dalam hati kita, dosa-dosa yang kita buat, Allah Ta'ala tayang semua. Apa susah hari ni ada FB, ada apa ni, YouTube, tak semua orang boleh pamerkan semua. Seluruh dunia boleh lihat. Oh, jadi kerja mudah bagi Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala ambil hati kita, tayangkan apa yang ada dalam hati kita untuk semua orang di padang mahsyar lihat. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya bagi perumpamaan macam tu. Mudah-mudahan tuan-tuan ingat, mudah-mudahan tuan-tuan faham. Itulah takwa. Sentiasa kita berhati-hati dalam gerak langkah kita di dunia ini menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan terbuat dosa. Kalau terbuat dosa, segera kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak bawa hati yang bersih, jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, sekadar itu sahaja. Masa kita tak banyak, Ustaz. Tak. Jadi, aku liqauli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih semua. Kepada Al-Fadhil Ustaz Nur Najman bin Daud atas kupasan tentang takwa. Baiklah tuan, saya teringat bila Ustaz Najman sebut kena serumba. Orang Kelantan kata kena serumba. Patut kecil mak ni. Orang Kelantan ni tuan-tuan dia suka makan makanan yang bukan eksotik sangat lah. Contohnya suka makan sup gearbox. Ni popular dah sampai ke KL, sup gearbox ni tuan. Ada lemah jantung, ada darah tinggi. Duk hirup sup gearbox. Ibarat kata macam kita dah tahu dah ada dosa. Masya Allah, kita semua berdosa. Tuan moderator pun banyak dosa ni tuan. Kita dah tahu dah ada dosa. Tapi apa yang kita nak buat untuk menghapuskan dosa kita? Ada seorang hamba Allah bila dikesan penyakit lemah jantung, darah tinggi, dia break, dia tak makan, dia tak ambil dah, tak hirup sup gearbox dah. Alhamdulillah, berpantan, makan ubat. Sebab apa? Sebab dia takut nak mati. Takut mati. Tuan-tuan, semua orang takut mati. Tetapi apabila kita bersedia di awal, tuan-tuan, insya-Allah kita anggap mati tadi sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Mudah-mudahan dalam 10 yang terakhir, mungkin sedikit satu malam kita berdoa, mudah-mudahan kita bukan nak cari qadar, tapi kita nak dapat ketaatan. Status taat pada Allah Subhanahu Wa Taala mungkin dalam 1 minit, 2 minit. Masya-Allah, 1 minit, 2 minit tadi boleh berkesan sehingga ke penghujung hayat kita, sehingga kita jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah tuan-tuan, panelis yang kita tampilkan untuk isunya tuan-tuan. Sebelum tu saya nak tuan-tuan share dengan kawan-kawan lain, dengan sahabat-sahabat lain, tolong like dan tolong share perbincangan kita. Kita masih ada lagi seorang panel yang Allahu Akbar tuan-tuan. Kita tampilkan untuk menarik perhatian tuan-tuan hari ini. Seorang panel yang tak kurang hebatnya tuan-tuan. Nama diberi Abang Long Kawasan. Tuan-tuan, Abang Long Kawasan bagi kami. Iyalah Abang Long. Fadil, bukan Abang Long Fadil. Tu dah menjauh dah. Okey, Ustaz Yusri Arifin, kami selalu panggil Abang Long Kawasan, yang juga merupakan nuqaba bagi program dakwah Unit Pendidikan Islam Daerah Gombak. Ustaz Yusri ya, Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan episod hidup kita. Bermula daripada bermula kita sejak mani, kita berada dalam kandungan mak kita selama 9 bulan 10 hari. Rakaman episod tadi Allah dah cerita daripada awal hinggalah akhir hidup kita. Dan ia juga ada kaitan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita supaya kita lahir sebagai seorang hamba yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Dengan barakahnya Nabi SAW turun Al-Quran dalam bulan Ramadan. Soalan saya, Abang Long ya. Apa kaitan bulan Ramadan dengan Al-Quran? Dan apakah kelebihan membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan? Kita tak sedar. Kalau kita sedar baca satu huruf, ya Allah dapat 10 markah, Masya Allah. Saya minta Abang Long tolong ulas tentang isu ini. Silakan Abang Long. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Tahiyatan tayyibatan mubarakatan min indillah. Fassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Zainal, timbalan
PPPD. Kalau ada tetamu PPD Gombak, kalau ada pegawai-pegawai unit pendidikan Islam, SPI, BPI di Jabatan Pelajaran Negeri Selangor, kalau ada dif-dif kehormat, Ustaz alu-alukan, dan seluruh yang menonton secara live GMT ini, begitu juga tidak dilupakan kepada adinda sekalian kandungan ahli panel, hadirin hadirat sidang jemaah budiman. Kesempatan kita di dalam GMT, Jom ke Menara Taqwa, bukan TMJ, TMJ Tengku Mahkota Johor, diterbalik daripadanya agaknya TMJ, yakni JMT, Jom ke Menara Taqwa. Bagi siri yang pertama, kita hanya ada kurang lebih 15 minit maksimum dengan 3 gandingan panel. Dan untuk hari ini sebab kita buat pelancaran siri yang pertama, diberi kelonggaran oleh PPD mungkin terlebih dalam 15 minit sejak suku. Ustaz melihat kepada masa yang ada ini, dah hampir jam 12. Kita mula agak lambat tadi, tapi kekal masa Ustaz Yusri 15 minit. Kalau dilanjutkan, lagi moleklah jawab. Pertamanya, terus menjawab soalan. Ada 2 poin yang sempat saya tangkap daripada soalan moderator. Yang pertama, apa perkaitan Ramadan dengan Quran? Yang kedua, apakah kelebihan-kelebihan membaca Quran yang turun pada bulan Ramadan? Hadirin sidang jemaah sekalian, ayat yang dibacakan oleh panel yang pertama, Ketua Unit Pendidikan Islam PPD Gombak, Ustaz Sulaiman Najib bin Abu, ayat 1 hingga 5 berbicara tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, dan dikupas 6 ciri al-muttaqin, orang yang bertakwa. Kemudian panel yang kedua, adinda Ustaz Najmah mengupas takwa yang berkaitan dengan Ramadan itu sendiri. Ayat 183 surah Al-Baqarah. Tadi ayat pertama sampai ke 5, beberapa ayat permulaan ciri orang yang bertakwa. Sampai ayat 185 surah Al-Baqarah, Allah menyebut sekali lagi perkaitan orang yang bertakwa dengan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga kamu bertakwa. Wahai orang yang beriman, difardukan, furida. Kutiba ini ditulis secara bertulis, difardukan secara bertulis dalam kitab, dalam Quran, bukan lisan. Kutiba, asal kata batulis. Kutiba difardukan, diwajibkan secara bertulis, bukan hanya lafaz. Di dalam Quran sebut kutiba alaikumusiyam. Ada moderator dan respon. Adakah suara saya didengari ataupun tidak? Talian internet sebenarnya. Abang Alif. Ustaz minta ada respon daripada moderator. Boleh dengar tak suara?
Belum boleh dengar, insya-Allah. Boleh dengar. Boleh Tadi dengar. okey tak tadi? Dia putus ya Ustaz Sofian? Okey. Kalau boleh kedengaran, mohon maaf. Itu iklan dalam cabaran berdakwah secara live sebegini. Tadi semua gelap komputer Ustaz dan sekarang Ustaz sambung. Moga-moga tadi dia menjadi satu cabaran untuk kita. Ustaz kembalikan mood. Kita sedang berbicara berkaitan dengan iaitulah ayat 183 surah Al-Baqarah, cerita perkaitan di antara takwa, erti yang telah dibuat definition, ta'rif oleh Ustaz Najman panel yang kedua. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman difardukan kepada kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana difardukan kepada umat yang sebelum daripada kamu. La'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Lalu diberi takrif takwa mengikut pentakrifan salah seorangnya, iaitulah Ali karramallahu wajah, dengan makna takut yang dimaksudkan apa dia. Orang yang bertakwa itu takut, ciri orang yang bertakwa telah lepas. Dan ada soalan yang ketiga ini, ayat 185 surah Al-Baqarah. Selepas ayat 183, kemudian Allah sebut 184 masih berkaitan dengan puasa, dan 185 tentang penurunan Quran pada bulan puasa ataupun bulan Ramadan. Ayatnya berbunyi, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Bulan Ramadan, Syahrul Ramadan, disebut secara jelas perkaitan Ramadan dengan Quran ini. Syahrul Ramadan alladhi, bulan Ramadan, bulan yang unzila fil Quran, yang diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnas, dia menjadi petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi sekalian makhluk di alam jagat ini. Manusia perlukan petunjuk Quran. Hudan linnas, wa bayyinatin, dan keterangan-keterangan yang memberi petunjuk. Wa bayyinatin minal huda, keterangan-keterangan yang membawa menjurus kepada petunjuk tadi. Wa furqan, dan Quran juga adalah furqan, pemisah, pembeda di antara salah dan betul. Sifat Quran, furqan, berbeza di antara betul dan salah. Sebab itu nama Quran itu sendiri huda. Nama Quran itu sendiri furqan. Nama Quran itu sendiri at-tanzil. Nama Quran itu sendiri Al-Mau'izah. Nama Quran itu sendiri Az-Zikru. Banyak nama-nama bagi kitabullah ini. Salah satunya Furqan. Jadi Ustaz nak hurai sedikit bulan Ramadan yang bulan diturunkan padanya Al-Quran. Menjawab plot yang pertama. Apa perkaitan bulan Ramadan dengan Quran? Kaitannya ialah penurunan Quran pada bulan Ramadan. Bahkan untuk informasi kita bersama, bukan sekadar Quran, Al-Furqan, Al-Huda diturunkan pada bulan Ramadan. Bukan sekadar Al-Quran. Bahkan semua kitab samawi yang 4 turun pada bulan Ramadan. Kalau kita cuti beberapa hari yang sudah kerana nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Kita cuti 17 Ramadan kerana turunnya Quran. Bulan Ramadan, bukan 17 Mei. Sementara lagi semalam 13 Mei. Moga-moga tidak terjadi lagi 13 Mei di Tanah Malaya ini. Hari ini 14 Mei. Bukan 17, bukan 13, bukan 14 bulan Mei ataupun Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tidak 11 bulan itu, tapi Ramadan. Bulan yang kami turunkan padanya, iaitulah Quran pada bulan Ramadan. So, kaitan di antara bulan Ramadan, bulan takwa. Kaitan bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Bahkan kitab samawi yang lain juga turun pada bulan Ramadan. Kalau tak silap, Taurat turun pada 18 Ramadan. Injil turun pada 28 Ramadan. Dan Zabur turun pada 13 Ramadan. Quran turun pada 17 Ramadan. Empat-empat kitab ini perkaitannya turunnya kitab samawi. Dan Quran turun pada bulan Ramadan. Bahkan suruh lembaran-lembaran yang turun kepada Khalilullah Nabi Allah Ibrahim pun juga pada bulan Ramadan. Menjawab soalan moderator yang pertama, dan ada cebisan soalan. Kalaulah Ramadan dikaitkan dengan bulan turunnya Quran, apa pula kelebihan Al-Quran? Ini yang sepatutnya kena beri masa kepada Abang Long. Bukan 15 minit. Kena double jadi 30 minit. Ataupun half hour. Nisfu sa'ah baru cukup.
Tapi untuk menjimatkan masa, apa kelebihan Al-Quran kalau dibaca? Pertama dan utamanya, Quran ini ada 4. Kita buat berkaitan dengan 4, kita dapat pahala. Kita buat berkaitan dengan 4 benda lain, mungkin dapat pahala. Kita buat 4 ini, kita membunuh, kita meminum arak, kita merasuah, kita mendedah aurat. Bukan 4, 14, 40, 400, 4,000. Itu pahala semua sekali. Tapi 4 ini pahala. Apa dia? Quran. Yang pertama, kamu tengok Quran, dapat pahala. Tengok Quran, dapat pahala. Tengok Kaabah tu, tengok muka Kaabah, dapat pahala. Sebab itu ketika kita tawaf tujuh keliling tu, tengoklah muka Kaabah. Tak perlu tengok sangat buku hafazan yang kadang-kadang kita gantung buku tu, kita duk kata bacanya, kita lupa. Kita pergi 40 hari menunaikan haji, lupa nak tengok Kaabah, Baitul Atiq depan mata kita. Duk tengok buku masing-masing. Sebab itu waktu Ustaz jadi mutawif, Ustaz mempermudahkan. Maka tengok semua sekali, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebab keliling itu baca, tengok Kaabah, dapat pahala. Dia duk tengok buku kadang-kadang panjang yang makcik tadi, makcik Kiah tadi ya, moderator kita, tak pandai pun nak baca dengan begitu banyak doa. Keliling pertama, pusingan kedua, jadi mempermudahkan. Pusingan pertama, kita bawa baca subhanallah. Sampai di antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani, Iraqi, Syami itu, sebelum Hajar Aswad kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pusingan yang kedua, baca alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai habis. Pusingan yang ketiga, Allahu Akbar. Pusingan yang keempat, la ilaha illallah. Semua orang tahu. Di pelusuk mana makcik penoreh getah, makcik Kiyah ke, makcik Lijah ke, Pak Mat. Semua tahu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Untuk 3 lagi, bacalah pusingan yang keberapa? Kelima, baca Qul a'udzu binas. Pusingan yang ke-6, Qul a'udzu bil falaq. Pusingan yang ke-7, Qul huwallah. Sambung 30, habis 7 kali pusingan. Itu tekniklah kaedah jalan memudah, iaitulah pembimbing sebagai mutawif. Ana pun mutawif. Hadirin sidang jemaah, pandang apa yang ketiga selain daripada pandang Quran, pandang Kaabah, pandang wajah ibu ayah. Pandang wajah ibu ayah. Yang keempat, pandang muka alim ulama. Jangan caci maki alim ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Alim ulama pewaris para nabi. Meninggalnya iaitulah alim ulama sang murabbi kita, Ustaz Datuk Ismail Khamis, beberapa hari yang sudah. Kan? Alim ulama yang kita sayang, bukan sekadar ustaz, murabbi kita, Dr. Haruddin, Ustaz Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat, semua tok-tok guru ni meninggalkan kita. Waktu dia hidup, kita cium tangan dia, kita peluk dia, kita pandang, tengok muka sesalju, sekudus dan juga sesuci Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat. Sejuk mata memandang. Cuba tengok muka Fir'aun. Cuba tengok muka-muka kafir, menyampah gitu. Hadirin sidang, itu bab Quran salah satunya. Kembali kepada spesifik kelebihan Quran, yang pertama, kita tengok, dapat pahala. Kita baca, dapat pahala. Kita tadabbur, dapat pahala. Kita tadarus, dapat pahala. Dapat pahala ni Quran. Quran yang kita baca kan dapat pahala. Man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah, kutibat lahu hasanah, ditulis baginya satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalia, dan hasanah yang Nabi maksudkan 10 kali ganda. Nabi hurai lagi, orang baca satu huruf dia dapat hasanah. Hasanah, satu hasanah tu apa dia? Asyarati amsalia, 10 kali ganda. Wala aqulu alif lam mim. Bukan aku kata alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin. Habis-habis ayat tadi kan? Bukan aku maksudkan sampai 300, sampai 400, sampai 6,666 ayat. Bukan aku maksudkan alif lam mim itu dapat 10. Bal malah, namun alif harfun, mim harfun, walam harfun. Malah alif tu dikira satu hasanah, artinya 10, lam 10, mim 10. Nabi kata bukan aku kata alif lam mim itu 10, bahkan alif 10, lam 10, mim 10. Tuan-tuan tahu tak huruf itu dah jadi 30. Kalau tak, ni usah ambil duit. Dia ada pos ni. Gaji tak banyak. Tapi nak tunjuk duit. Ni duit ni. Cuba kita keluar duit helayang yang ada. Ni 50, ni RM50, penonton 50. Ni warna merah ni 10. Ni hijau ni minat ustaz lah. Tak minat warna lain. Sejak ustaz kecil lagi, hijau.
Ni, apa dia? Green. Yang ini RM1. Duit-duit yang terkumpul ini daripada RM5, daripada RM1, daripada RM10 ini money. Money kan tadi dah baca. Al-Mani fid dunya ini, dia panggil Al-Fulus fid dunya. Maaf ya, Puan Zainal dan tetamu VIP, kita dalam berforum santai ni jangan formal sangat. Baca jangan salah faham. Al-Fulus fid dunya, Al-Fulus fid dunya, wal mampus fil akhirah. Ada orang sebut Al-Fulus fid dunya, wal mampus fil akhirah. Fulus duit kejar dunia sampai kita buat perkara haram, kita mati nanti, dia balu di muka nakil. Duit ini yang kita baca ni RM10. Itu kelebihan yang pertama. Orang yang membaca Quran, dia baca setiap satu huruf, Allah gandakan dengan 10 pahala. Alif 10, Lam 10, Mim 10, ni RM30. RM30 iaitulah kita dapat pahala untuk Alif Lam. Basmalah. Basmalah ni hadirin dan juga hadirat, dia ada 20 huruf. Kali dengan 10, 200 huruf. 200 kali 10, jadi 200 pahala. Alif Lam Mim. Bismillah. Sebelumnya, A'udzubillah. A'udzubillah ada berapa? 21 huruf. 21 kali 10, RM210 Malaysia. Campur dengan basmalah 200, RM410 Malaysia. Alif Lam Mim menjadi 30. So, RM440 kita baca. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dapat RM440 Malaysia. Kalau tuan-tuan baca, 6,666 ayat. Tuan-tuan kira huruf Al-Quran ada 740, 700. Putus. 340,740 huruf. Sekali lagi Ustaz ada masalah teknikal, ada masalah gangguan, Ustaz tak nampak apa pun, dah blank balik Ustaz punya laptop, Ustaz pun tak pasti. Tunggu sebentar. Abang Alif. Alhamdulillah. Bila sudah hadirin sekalian, tuan-tuan dan puan-puan masih lagi berpeluang untuk share, like, share dan subscribe. Mudah-mudahan seperti yang saya maklumkan di awal tadi, jangan hanya jari jemari kita tawakuf di depan picu handphone kita ataupun di keyboard laptop kita. Mudah-mudahan kita boleh share saham kita akhirat, insya-Allah. Saham akhirat kita akan dapat kita kecapi di akhirat nanti, insya-Allah. Bila tu sementara kita menunggu. Ya. Ustaz Sufian, moderator, Adinda. Okay, boleh dengar? Okay ke? Ya, dah okey dah. Boleh tak abang lo sambung sikit lagi? Sambung, silakan. Bagi masa sebanyak mana? Sebab ni panel terakhir kan. Berapa masa sebanyak mana? Sekarang kita 12 minit. Kita habis dalam, bagi masa dekat abang lo 5 minit lagi lah, boleh Okey, 5 minit ertinya ekstra lagi. Ustaz tahu. Sebab bombak ni dia tahu. Kalau minta 5 minit, ertinya dia bagi 10 minit lagi untuk Ustaz. Hadirin sidang jemaah budiman. Yang pertama tadi pasal apa dia? Pasal baca Quran. So anggap kita baca 340,740 huruf, kita telah gandakan dengan 10. So subhanallah, betapa banyaknya yang kita dapat 3,400,000. Sebab 340,740. Ada 6 angka, kita kali dengan 10 artinya 7 angka, sebab itu disebut jutawan akhirat. Orang yang baca, dia sekali khatam, dia dapat 3,400,000. Sebab itu sahabat mula-mula bulan Ramadan, dia baca subhanallah, dia baca 3 hari khatam. Para salafus salih baca. Tapi hujung Ramadan, 1 hari 1 malam, dia khatam Al-Quran. 1 hari 1 malam.
rekod Muhammad bin Idris bin Usman bin Abbas bin As-Sa'id, Imam Syafi'i, dia baca Quran dalam 30 hari 60 kali khatam. Apa maksudnya? Maksudnya dia baca satu hari satu malam, iaitulah sebab Udin. Allah, Masya Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah sebaik-baik perancang. Semalam kita buat on air lagi, cubaan supaya tak terjadi. Tetapi kita kelaksanaan dah 3 kali Ustaz terputus talian ni. Moga-moga tidak dikira masa putus tadi timing untuk abang. Yang kedua, baca Quran dapat pahala ya, dan pahalanya ikut gandaan 10. Apa kelebihan membaca Quran? Membaca Quran, Al-Quran yang dibaca sebagai syafaat di hari akhirat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran kerana dia datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, memberi syafaat, memberi bantuan. Kita tidak ada bantuan daripada kerajaan. Di dunia alhamdulillah saat boleh dan saat tak boleh. Tapi di hari akhirat dengan kerajaan-kerajaan sendiri belum tentu terbantu kalau dia tak bantu Al-Quran. Sebab Nabi kata baca Quran, dia datang pada hari kiamat memberi syafaat. Sepotong hadis sahih, Nabi pernah sebut, Innal Qur'ana was-sawma. Sesungguhnya Quran dan puasa. Ni kaitan di antara bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, dan bacalah Quran banyak-banyak pada bulan Ramadan. Especially dia khatam. Jangan hari ni dah masuk 22, kita baru baca 2 juzuk. Bila nak khatam? Ni 22 juzuk dah sepatutnya. Nak khatam awal. Sahabat baca sampai 2 kali khatam satu hari. Masya Allah. Hadirin dan juga hadirat, betapa menunjukkan, audio dah okey. Betapa menunjukkan pahala kita baca Quran, dia bagi pembantu, pemberi syafaat di hari akhirat. Bacalah kamu akan Quran kerana di hari akhirat dia memberi bantuan. Di mana Nabi kata innal Qur'ana was-sawma yushaffi'an. Sesungguhnya Quran dan puasa memberi syafaat fil abdi pada seorang hamba indallah di sisi Allah Azza wa Jalla. Sekarang tidak ada harga. Baca Quran pun kadang-kadang kena marah. Bingitlah. Orang nak tengok TV tu alih. Asyik baca Quran aja. Kena marah. Di anak kerana atuk tadi baca Quran. Kita di hari akhirat, kita mengharapkan Quran. Quran kata apa dia? Mana'tuhu minan naumi bil laili. Aku mencegah, menghalang, melarang dia daripada tidur pada waktu malam. Anda nak baca Quran sampai pukul 3 pagi, sampai pukul 1 pagi, tidak tidur dia. Fasyafi'ni fihi. Maka berilah izin kepada aku untuk bagi syafaat kepada orang yang baca. Summa yaqulu sawma. Kemudian berkata pula puasa. Puasa datang, dia kata apa dia? Mana'tuhu bil akli. Aku mencegah dia daripada makan. Sebab kita puasa tak boleh makan. Bila? Bin nahari, pada waktu siang. Fasyafi'ni. Maka bagilah izinan kepadaku untuk bagi syafaat kepada, iaitulah kepada orang yang menahan diri daripada makan dan minum kerana Allah. Apa jawapan? Jawapan Allah, Nabi kata fayushaffi'ani, maka Allah izinkan puasa yang dia tahan diri waktu di dunia dan Quran yang dia baca waktu di dunia, yushaffi'ani, memberi syafaat kepada pembacanya dan memberi syafaat kepada orang yang berpuasa. Yang kedua, apa dia? Quran sebagai pensyafaat di hari akhirat. Yang ketiganya kelebihannya, orang yang membaca Quran, orang yang belajar Quran, orang yang mengajar Quran, orang yang tadarus Quran, orang yang tadabbur Quran adalah sebaik-baik orang. Bukan orang-orang kat sawah tu, orang-orang. Ni kita semua ni. Human, manusia yang paling baik adalah orang yang belajar dan mengajar Quran. Semua orang tahu hadis ini. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu, orang yang membaca Al-Quran wa'allamah, dan mengajarkan Al-Quran. Tahniah untuk guru-guru JK. Kalau tidak JK pun, dia mengajar, dia itulah anak jiran-jiran. Tak ada CJ pun. Mengajar Quran. Dan kita kat sekolah pun salah satu pai. Ni unit dekat Islam ni, ustaz-ustazah tak boleh lari. Kena mengajar budak tu tilawah. Kena mengajar ayat hafazan.
surah Al-Kahfi dah. Ikut KSSM ni kan. Kena belajar hafazah. Budak tu apa? Kita mengajar tajwidnya, ma'arif disukunnya, ma'iwatnya. Kitanya mak rempit. Ngajar budak merempit. Ni dah dia mengajar Quran. Itulah guru yang terbaik. Sebab itu kita semua ahli panel dan semua warga pendidik Gombak jabatan, kita bangga menjadi pendidik. I'm proud to be a teacher. Kita bangga menjadi guru. Kerana apa? Innama bu'istu mu'alliman. Kerana Nabi juga seorang guru. Sesungguhnya aku diutuskan menjadi seorang guru. Banyak kelebihan-kelebihan lain di dalam membaca Al-Quran. Cuma Ustaz tak ada masa yang cukup. InsyaAllah kita ketemu dalam siri TMJ. TMJ pula tu. Tu Tengku Mahkota Johor. Kita bertemu dengan JMT. Iaitulah Jom. Jom. Baiklah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Yusri bin Arifin atas kupasan yang cukup, kata bersemangat ya, bersemangat. Kalau di awalnya Ustaz Sulaiman Najib Berhabu mengembalikan memori kita kepada solat Jumaat. Ustaz Najman dengan nadanya yang beralun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senyum Ustaz Najman, Ustaz Sufian, bos saya Ustaz Sulaiman Najib senyum tengok gelagak Ustaz Yusri. Sampai gelap depan komputer ni tak nampak apa pun. Tetapi boleh live juga. Moga-moga al-ilmu fis sudur, ilmu di dalam dada, bukan al-ilmu fil kubur. Al-ilmu fis sundur, ilmu dalam peti, ilmu dalam kubur. Ana tutup dengan beberapa pesanan. Untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya bentuk bacaan Al-Quran. Tambah-tambah di bulan Ramadan, hujung akhir Ramadan ini perbanyakkanlah kita muhasabah baca Quran. Dan bacaan Quran dikaitkan dengan bulan Ramadan. Nabi bertadarus, Nabi bertalaki, bukan sekadar dibacakan. Bahkan Nabi membaca sebelum Nabi nak wafat pada tahun yang terakhir. Bahkan Nabi 2 kali khatam dengan Gabriel ataupun Jibril. Ana tutup dengan bekalan doa sedikit untuk sidang penonton. Dalam bulan Ramadan, Nabi suruh memperbanyakkan doa. Di antara doanya, iaitulah Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku. Kita kata apa dia? Bukan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ini doa makan bro. Ya, sidang penonton, Nabi suruh kalau kita jumpa malam qadar, lakukan 4 amalan. Salah satu doa. Doa apa dia? Doa minta syurga. Seperbanyakkan 4 amalan doa. Yang pertama, fatas'alunallahal jannah. Nabi kata kalau kau bertemu dengan malam qadar, kamu memperbanyakkan mohon, minta doa dapat syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Yang kedua, Nabi kata waktu anwizuna bihi minan nar, minta jauh daripada api neraka. So jangan tinggal doa ini. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang ketiga, Nabi kata apa dia? Fatastaghfiruna, memperbanyakkan istighfar. Banyak istighfar yang boleh kita sebut. Astaghfirullah, paling pendek. Astaghfirullah. Jangan buat main-main. Kita dulu, budak-budak dia tak kata astaghfirullah. Aspalela Abdullah. Aspalela Abdullah. Itu nama penyanyi pelakon. Ni astaghfirullah. Astaghfirullahal azim. Lagi panjang. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Wal hayyal qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Boleh bentuk istighfar. Salah satunya Nabi pesan kepada Aisyah, kalau kamu bertemu salah satu malam di antara malam-malam qadar, kamu kata ini wahai Aisyah. Hadisnya panjang. Hadis daripada Ummul Mukminat, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fi. Quli, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lalu kita baca doa itu juga antara 4 tarawih, 8 tarawih, 12 tarawih. Cuma sekarang dia kita PKP ni tak boleh bertarawih di masjid. Tapi kat rumah pun kita baca dengan ahli keluarga kita. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Tengah-tengah tu kita selang-seli, antaranya kita doa Allahumma innaka afuwun karimun halimun azimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang keempat, yang terakhir, buah tangan untuk hadirin sidang jemaah, perbanyakkan fasyahadatu an la ilaha illallah. Hendaklah kamu memperbanyakkan ucapan la ilaha illallah. Jangan tinggal 4 amalan. Doa,
banyak-banyak minta syurga, minta jauh daripada neraka, minta ampun, minta maaf kepada Allah dan memperbanyakkan ucapan syahadah la ilaha illallah, kerana hadis Nabi sebut afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Di samping amalan-amalan yang lain, kita melakukan bentuk ketaatan, antaranya khairukum man tala umruhu. Terima kasih Ustaz Razi, terbaiklah. Apa dia? Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu orang yang panjang umur dan baik amalan. So amalan-amalan yang baik ini kita kena buat supaya kita menjadi GPI yang terbaik, gombak terbaik, JPN terbaik, pemimpin terbaik, menjadi hamba kepada Allah yang baik, yang disebut the best of ummah. Allahumma tawwil umurana bi ta'atika. Allahumma tawwil umurana bi ta'atika. Allahumma tawwil umurana bi ta'atika. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah, lanjutkanlah usia kami, umur kami bi ta'atika, dengan melakukan ketaatan kepadamu, termasuk salat. Jangan tinggal salat. Yang nawafil, yang fardu, yang sunat, buat. Kerana salat bukan no time. Salat bukan part time. Salat bukan santai. Bahkan solat wajib kita buat on time. Wajib kita buat full time. Lagi baik kita buat overtime kerana mati anytime. Cukup sekadar itu, kita ketemu dalam siaran yang lain dalam JMT. Jom ke Menara Taqwa. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kayu dan selasih. Thank you and terima kasih. Terima kasih kepada Abang Long, Al-Fadhil Ustaz Yusri bin Arifin. Janji 10 minit tapi dah lebih ni, tak apa, nanti dah belanja kita dekat coffee mana-mana insya-Allah. Lepas raya nanti insya-Allah. Baiklah, antara butiran yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Yusri tadi tentang kelebihan Al-Quran, baca Al-Quran 3, 4 perkara yang kita tengok dapat pahala. Yang pertama tengok Al-Quran, yang kedua tengok Kaabah, yang keempat tengok wajah ibu, yang keempatnya kita tengok wajah alim ulama. Bila Abang Long sebut tentang tengok wajah alim ulama, saya teringat pesanan arwah ayah saya, salah seorang daripada murid almarhum Tuan Haji Muhammad Nur, mantan Mufti Kelantan, dan juga doa ni, ayat ni diamalkan oleh para ulama, tutur guru di pondok-pondok. Satu ayat daripada surah At-Taubah ayat 28 yang berbunyi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ni selalu kita baca, orang tua kita selalu baca selepas wirid, semasa wirid dalam solat. Jadi penting juga. Kenapa? Sebab fadilatnya besar sangat, fadilatnya cukup besar, di mana Allah Subhanahu Wa Taala seseorang memberi clue tentang bila ajal kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya dengan pengamalan, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan jemput kita dan kita dapat bersedia insya-Allah. Baiklah tuan-tuan. Insya-Allah sedikit iklan. Besok insya-Allah kita akan bersiaran. Kita akan bercakap sekali lagi bersama barisan panelis yang lain. Dan sebenarnya untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kami mempunyai seramai 2 orang panelis yang akan mengupas pelbagai isu, pelbagai tajuk yang berkaitan dengan keadaan semasa kita, isu semasa kita yang berkaitan dengan pertemuan kita insya-Allah pada malam Lailatul Qadar. Saya juga ingin mewawarkan tentang pertemuan kita pada petang ini, jam 2 petang nanti insya-Allah kita akan bersama dalam program Puasa Sampai Taqwa JPN Selangor, insya-Allah bersama dengan barisan JU Adab dan Akhlak. Okay, insya-Allah. So ingat temu janji kita sekali lagi besok insya-Allah pada jam yang sama, waktu yang sama, 11 hingga 12 tengah hari insya-Allah, akan dengan barisan panel yang akan mengupas lebih apa dengan tajuk-tajuk yang insya-Allah yang catchy, insya-Allah sama macam hari ini juga insya-Allah. Insya-Allah saya tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua adinda panel. Okey, Ustaz Sulaiman. Syukran semua sekali. Terima kasih semua. Ustaz Izwan, Ustaz Sulaiman, Ustaz Najman, Ustaz Yusri, insya-Allah kita jumpa lagi. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.